Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah taala memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam satu majlis, bukan sahaja mengingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk menyemarakkan dan menyuburkan kecintaan kita pada Nabi, sehingga kita bersedia untuk mengikuti segala sunnah-sunnah dan pengamalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya akan membaca satu kisah yang agak panjang yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Tak kala Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir mentafsirkan ayat daripada surah Al-A'raf, ayat-ayat yang saya baca daripada 156 sehingga 157. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Allah taala berkata, azabku akan kutimpakan dengannya pada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku luas menguasai semua perkara, dan aku tuliskan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa, mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang buta huruf, yang kamu akan dapati dirinya, namanya, sifatnya tertulis di sisi mereka yang ada di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Nabi ini menyuruh mereka supaya melakukan perkara yang baik dan melarang mereka daripada perkara yang mungkar, menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang keji, membebaskan mereka daripada beban mereka dan belenggu-belenggu yang memberatkan mereka. Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi ini, memuliakan Nabi ini, menolong Nabi ini, dan mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan bersama dengannya,
Mereka inilah orang-orang yang berjaya. Ayat yang saya baca ini, jika kita tafsir malam ini agak panjang. Tetapi ada satu perkara penting yang disebut di dalam ayat ini tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya, sifatnya, perangainya, dirinya sudah dicatat dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Nama dia ada dah. Sebab tu disebut oleh Ibnu Katsir, wa hazihi sifatu Muhammadin. Sifat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam sudah berada dalam kitab-kitab dan suhuf-suhuf nabi-nabi sebelum ini. Basyaru umamahum biba'thih. Semua nabi-nabi memberi khabar gembira kepada umat-umat mereka tentang kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi, sejak daripada Nabi Adam. Nabi Adam khabar ke pengikut dia, kepada umat dia, akan lahir seorang nabi, nama dia Muhammad. Nabi Ibrahim gitu juga, akan lahir seorang nabi, kamu kena percaya dia kalau kamu hidup di zaman dia, iaitu Muhammad. Nabi Musa begitu juga, Nabi Isa begitu juga. Semua nabi-nabi memberi khabar gembira bahawa akhir zaman akan keluar seorang nabi, namanya sama ada Muhammad ataupun Ahmad, nabi akhir zaman yang kamu kena percaya dengannya. Wa amaruhum bimutaba'atih. Semua nabi-nabi suruh pengikut-pengikut mereka, umat-umat mereka, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tazil sifatuhu mawjudatun fi kutubihim. Berterusanlah sifat-sifat nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad, dan sifat Nabi Muhammad ini ada dalam kitab mereka. Ya'arifuha ulama'uhum wa ahbaruhum. Pendeta-pendeta mereka, paderi-paderi mereka, orang-orang alim di kalangan zaman dahulu, di kalangan nabi-nabi dulu, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat. Jadi kalau semua nabi-nabi dulu suruh ikut Nabi Muhammad, kita ni umat Nabi Muhammad, kamu ikut Nabi Muhammad, lek. Semua nabi-nabi dulu menyuruh agar memuliakan Nabi, menolong Nabi Muhammad, tolong Nabi Muhammad kalau mau hidup zaman Nabi Muhammad. Ada satu cerita dalam Ibnu Katsir ni, cerita dia panjang. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, sahibul Mustadrak, pengarang kitab Mustadrak. Mustadrak ni kitab hadis yang dikumpulkan, yang cukup syarat Sahih Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Dia disusun hadis-hadis ini oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Hakim sahibul Mustadrak menyebut dan meriwayatkan satu hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili, daripada Hisham bin Al-As Al-Umawi berkata, Hisham bin As Al-Umawi dia menceritakan tentang satu kisah pengembaraan dirinya dengan seorang temannya. Macam mana dia cerita? Bu'istu ana wa rajulun akharu ila Herakl sahibir Rum. Aku, kata Hisham bin Al-As Umawi, Hisham, dia kata aku telah diutuskan bersama dengan seorang lelaki lain, teman dia, tak sebut nama dia, telah pergi menghadap seorang raja kerajaan Rom Byzantine. Rom ni ada dua kuasa dia, Rom Byzantine Rom besar yang berpusat di Rom. Rom Byzantine ketika itu berpusat di Constantinople.
Hari ini Istanbul. Herakle ini dia duduk dekat Byzantine, Istanbul ataupun Constantinople. Dia tinggal situ. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar telah menghantar utusannya. Utusan dia siapa dia? Ni dia. Hisham bin Al-As Umawi dengan seorang lelaki. Pergi menghadap Raja Herakle. Raja Herakle ni raja mereka lah macam kita kau. Kuasa besar dunia. Tujuannya Abu Bakar kata mau pergi ajak raja besar ni menganut Islam. Ajak dia supaya la ilaha illallah. Mugi nad'uhu ilal Islam. Kerja kami nak ajak mereka kepada Islam. Fa kharajna. Saya dah baca dalam bahasa Arab, mudah, susah sikit, panjang. Kami pun berakad, dan ketika kami sampai di Al-Ghautah. Ghautah satu kota, satu kawasan, satu perkampungan dekat dengan kota Dimashq sekarang. Dimashq, Syam. Nama satu tempat Al-Ghautah. Syam ni di bawah kerajaan kuasa Byzantine ketika tu. Siapa di situ? Kami pun turun beristirahat di satu perkampungan Al-Khurasan. Perkampungan yang diperintah oleh seorang raja, nama dia Jabalah Ibnu Aiham Al-Khassani. Jabalah ni raja yang memerintah di bawah turutan kerajaan Byzantine. Dia memerintah satu kerajaan, satu kabilah, satu negeri bernaung di bawah kerajaan Rom. Dia Kristian. Sebelum pergi menghadap raja Rom, raja Byzantine ataupun Herakle, dia singgah di Sepadang dulu, negeri Sepadang. Kalau kita kat sebelum pergi Kuala Lumpur, singgah di Kelantan dulu. Tak? Temu dengan raja Kelantan. Mudah cerita gitu. Temulah dengan raja, nama dia Jabalah bin Aiham Al-Khassani. Bila sampai di situ, lalu kami masuk menemuinya dan menghadap Raja Jabalah ini. Tiba-tiba kami jumpai dia berada atas singgasananya. Menghadap dia, dia duduk menyenggang atas singgasana dia. Raja duduk atas singgasana dia. Dia mengirimkan utusannya kepada kami. Dia duduk atas singgasana dia. Kami tengok daripada jauh. Dan dia nak cakap, duduk istana luar. Maka dia pun hantar utusan supaya dijumpa kami hak duduk luar tu, agar kami berbicara dengannya. Ada benda-benda cakap dengan utusan luar. Tak, mau mari ni nak temu raja, dia kata. Hisham ni kata, aku mari nak jumpa raja. Tapi raja kata, benda-benda apa pun muka bawa ke gawah luar tu. Hisham bin Al-As dan kawan dia pun kata lalu, demi Allah, kami tidak akan berbicara kepada utusan. Kami nak bercakap dengan pegawai-pegawai orang tengah-tengah ni. Sesungguhnya kami diutus hanya untuk menemui raja. Kami ini diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan orang besar. Jumpa dengan anak uik bawah ni tak selesai, tak salah. Nak jumpa dengan raja. Jika kami diberi izin untuk masuk, maka kami akan berbicara langsung dengannya. Dan jika tidak, kami tidak akan berbicara kepada utusan. Kami ini kalau minta izin, kalau diizin kami nak cakap dengan dia. Kami tak akan cakap dengan luar ni, benda pun nak cakap susah. Cakap dengan bos lalu. Cakap dengan raja lalu. Kemudian utusan Jabalah Ibnu Aiham, utusan raja ni, Jabalah nama dia, kembali bertemu dengan Jabalah, pergi ngadak raja balik dan menceritakan segala sesuatu kepadanya. Beritahu ke raja, utusan daripada Khalifah
Saidina Umar tak mau cakap dengan kami ni gawai-gawai, nak cakap dengan tuanku sendiri. Dia tak mau cakap dengan kami ni. Akhirnya kami diberi izin untuk menemuinya. Kata Hisham bin As, kami pun dipersilakan masuk. Lalu Jabalah berkata, berbicaralah kalian. Sebuah cakap, nak cakap kenapa? Cakap. Maka Hisham ibn As berbicara dengannya dan menyerunya untuk memeluk agama Islam. Hisham bin As terus kata lalu, wahai raja kabilah nama dia Jabalah, tuanku, kami diminta supaya mengajak tuanku menganut Islam. Aslim taslam, ikut Islam selamat, ikut Islam bahagia. Jabalah senyap, tak jawab benda. Ternyata Jabalah ketika itu memakai pakaian hitam. Jabalah ketika tu pakai baju, persiapan dia hitam legang belaka, daripada atas ke bawah, hitam belaka kepala. Maka Hisham pun bertanya kepada Jabalah, pakaian apakah yang engkau pakai ni? Mu pakai pakaian tapi hitam legang apa, atas bawah hitam belaga. Kata Jabalah, saya memakainya dan saya telah bersumpah bahawa saya tidak akan menanggalkannya sebelum mengusir kalian daripada negara Syam. Sebab ketika tu sebahagian Syam ni telah dikuasai oleh Islam. Tak? Sebahagian dia. Tapi di atas tu termasuk Palestin. Sebab Palestin dibebaskan di zaman Saidina Umar. Hisham bin As ni dia pergi menghadap zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi Palestin bawah kerajaan Byzantin. Kata Jabalah, kami ni pakai dan aku ni pakai pakaian hitam ni kerana aku sopah mung dua orang ni kena keluar daripada negeri ni, baru aku pecah pakaian ni. Nak marah, nak kabar ya, tak mahu mari, tak mahu tengok orang hok ajuk-ajuk Islam masuk kampung dia, masuk negeri dia. Jabalah menjawab, saya memakainya dan saya telah bersumpah bahawa saya tidak akan menanggalnya sebelum mengusir kalian daripada negeri ini. Hisham pun berkata, majlisuna hadha, tempat kita duduk ramai-ramai ni, masuk singgah sana istana ni, wallahi, demi Allah, akan benar-benar kami rebut dan rapas dari tangan kekuasaan. Tengok lagi kata Hisham, pak mu duduk sedap ni, pak kita kumpul ramai-ramai ni, siapa satu masa demi Allah kusumpah bahawa kami akan dapat dan kami akan kuasainya, dan sesungguhnya kami akan merebut kerajaan rajamu. Bukan kerajaan ni je, raja Hafsah sekali tu, Raja Herakle lah, Raja Byzantin Rom. Raja Byzantin pun kami akan rapah Hafsah sekali tu. InsyaAllah perkara ini telah diberitakan kepada kami oleh Nabi kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad khabar dah, dan memang Nabi Muhammad sebut pun dalam hadis, la tuftahannal Qastantiniyah, akan dibuka kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel tu kerajaan Rom. Nabi kata dah, para sahabat ni yakin. Dia kata Nabi sebut dah, kami akan berjaya kuasai. Bukan kampungmu ni, bukan negerimu je ni, no, hak tempat rajamu duduk tu, kami akan kuasai. Jabalah mengatakan, kalian bukanlah mereka, kalian bukan orang yang berjaya rapah tanah air kami ni. Puakmu bukan, orang lain. Hak yang akan berjaya membuka kota Konstantinopel bukan puakmu. Bahkan mereka adalah suatu kaum yang puasa siang harinya dan salat pada malam harinya. Orang yang berjaya membuka kota Konstantinopel ni bukan orang barang, kata dia. Orang yang bawa tentera dia, raja dia, siang hari puasa, malam bangun sembahyang makmum. Dia tahu apa? Itu je tau. Itu je. Malam tidur, siang hari rangguh. Beza tau. Tu beza.
Dia ni siang hari puasa, malam bangun tahajud. Jabalah ni tahu, sebab Jabalah ni penganut Kristian. Dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil. Dalam kitab Injil tu cerita perangai orang yang berjaya kuasai tanah air dia ni. Okey. Jabalah mengatakan kalian bukan mereka, bahkan mereka ada satu kaum yang puasa siang harinya dan solat pada malam harinya. Bagaimanakah cara puasa kalian? Raja Jabalah pun tanya, mu puasa kan? Nak teh cerita tak? Itu puasa kok. Pulau puasa. Puasa kan nak tengok puasa kan? Puasa kita kan? Puasa kita duduk wakaf sembah Medan, nak tunggu buka puasa. Lepas tu bazar Ramadan pilih makanan. Dua belah tangan penuh raju. Tahajud cari sejik hok rengang kali. Tatu hok laju. Ada sejik hok panjang, baca juzuk, jarang kat tu sejik tu. Lepas tu baloh 28 baloh. Ada 8, ada 20. Ni mu bayangkan, mu puasa kan? Maka kami menceritakan cara puasa kami. Sahabat ni dia pun cerita, dia kata kami ni puasa gini ni. Tiba-tiba wajah Jabalah menjadi hitam. Mana hitam tu makna kejut. Dan berkata, berangkat, qumu. Mula berkata, "Mu bangun. Gi." Hamba. Dia ingat bukan puak ni. Tapi kalau ikut sifat, puak ni dah mari. Puak ni lah yang akan berjaya buka kota Syam. Dan akan berjaya, perangai macam ni berjaya akan membuka raja tu. Dia perambat dulu. Dan dia menyertakan seorang utusan bersama kami untuk menghadap Raja Kaisar. Dia temu keluar ni, keluar lagi. Mu nak temu Raja Kaisar, Raja Byzantine, Raja Rom, Herakles, boleh. Kami atur seorang gawai buat teman kamu pergi jumpa raja besar tu. Kami ni Raja Kelantan je. Gitulah seolah-olah. Mu nak temu ngagung, pergi temu Kuala Lumpur. Kami iring je. Iring. Gilah. Kami pun berakad, kata Hisham bin Al-As. Kami pun berakad. Dan ketika kami sudah dekat dengan ibu kota, dekat dengan Istanbul, kota Konstantinopel, berkatalah orang yang bersama kami. Tiba-tiba gawai hak temang tu pun kata lalu, sesungguhnya kenderaan kalian dilarang memasuki ibu kota kerajaan. Kuda-kuda kalian ni tidak dibenarkan masuk dalam negara ni, dalam kota ni, di Kuala Lumpur ni tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab para sahabat Nabi ni dia naik kuda hak mahal. Dia naik kuda hak mahal, hak comel. Maknanya kalau orang tengok kuda tahu lah, ni bukan kuda barang, bukan kuda padi. Ni bukan kuda barang, ni kuda yang memang mahal. Kita naik kereta mahal ke? Betulah dulu tak? Dia memang bawa barang mahal. Tujuan dia supaya orang tak pelekeh Islam, supaya orang tak tengok bahawa Islam ni komang. Pergi jumpa raja yang hebat, tiba-tiba naik keldar. Mu nak hari jumpa raja naik motosikal Honda Cup. Adik ramat dulu. Sahabat ni ataupun Hisham bin As ni, dia memang naik kuda memang mahal sungguh. Tapi peraturan raja dapat utus Istanbul ni, orang luar dia tak benar naik kereta comel-comel. Sebab apa? Sebab dia tak mahu orang hok duduk Istanbul tengok kita ni komang, rakyat sini komang, orang mari hebat lagi. Tak mahu. Biar orang mari ni berasa kalau kita tak orang Cina kita orang Melayu naik kereta Honda Cup, orang Cina naik kereta Mercedes. Jadi orang Melayu pada esok ni, "Hoi, token ni besar. Token." Apa buat gitu? Tak buat gitu. Jadi buat peraturan dah. Orang luar mari dah boleh naik kuda hok comel-comel. Ia pun kata lalu, kuda kalian tak boleh masuk dalam kota ibu negara ni. Jika kalian suka, kalau nak naik juga,
kami akan membawa kalian dengan menaiki kuda yang disediakan dan baral. Baral ni kenderaan antara keldai dengan kuda. Baral bunyi puduh dah. Wek bunyi gitu. Tak. Beri kereta buruk kalau kita kat beri kereta komang mu boleh nak duduk ni, kami akan sediakan kenderaan kerajaan hak komang mu tak boleh naik kereta mu hak mahal-mahal. Lepas tu kerajaan Arab Saudi kan, dia pergi negara mana, sebuah kapal terbang letak kereta je. Presiden Amerika itu kok, dia pergi mana pun, sebuah kapal terbang tu kereta je. Kereta gawar dia turun, buat keluar, dia nak naik kereta orang, kerajaan besar gitu. Arab Saudi tu tak? Arab Saudi kapal terbang tu turun macam dia kereta dia ni. Undang-undang masuk undang-undang dulu ni. Kami menjawab, Hisham bin Al-As ni dia tahu dah, dia tak boleh rasa hina, dia tak boleh orang tengok dia hina, sebab dia bawa Islam. Islam ni orang tak boleh tengok komang. Tak boleh tengok Islam ni komang, tak orang cetang Islam ni, kita tak boleh. Kadang-kadang orang Islam ni deki sendiri sama sendiri. Tengok orang Islam kaya kat buka kedai luar kat, kedai besar nipu ke mana. Tengok rumah besar kat, rumah besar mana, makan rasuah ke mana, rumah besar. Orang kita ni derah dah. Tengok sepatutnya kalau orang Islam kaya, orang Islam comel, orang Islam kata comel, orang Islam nikah ramah lagi bagus. Hari tu orang bising, Tek Imam nikah ke? Seorang. Patutnya Tek Imam pak baru jadi. Tiap-tiap dah leh orang marah. Dah. Motih marah dah leh dah jadi. Dia tahu. Tapi sepatutnya macam tu. Sanjung orang Islam ni kaya tu ke, alhamdulillah ada orang Islam kaya. Orang Islam jutawan bagus. Orang Islam hebat bagus. Sebab orang Islam dia bila kaya dia boleh memberi manfaat pada orang Islam. Tapi balik perangai kita ni, musuh Islam tak. Orang Islam tengok orang lain, tengok kampung payah sok naik kereta wildfire besar. Anak apa ya balik kereta wildfire, kerja apa? Kemakan rasuah. Barang rasuah lah kemu ni, kena tak? Ya, anak dia kerja kat mana? Kat Jabat Perdana Menteri. Bagus, alhamdulillah. Ada kau orang payah sok kerja Jabat Perdana Menteri. Bagus gitu. Ya. Demi Allah kami tidak akan masuk, kata Hisham, kami tidak akan masuk kota ni melainkan dengan memakai kenderaan kami. Kami akan naik kuda kami sendiri, awakkan kuda orang. Ini juga jaga keselamatan. Sebab betapa ramai dah strategi dia buat dah. Kapal terbang kena letup, helikopter kena letup, kereta kena letup. Hak ni dia naik kereta, kita baca sejarah mereka kan, tak? Naik kereta dia berbung. Dulu perang dingin besar Soviet Union dengan Amerika. Mugi Soviet Union, kereta Soviet Union dia berbung dah. Apa Pak Yalang, bom letup. Gitu kok. Kena naik kuda mu mapuh menyalang. Kuda mu ni dak olek, rebah, aku jatuh. Akik pinggang pula, dah boleh nak buat kerja habis. Tak, aku nak naik kereta kuda aku sendiri. Kemudian orang yang bersama kami itu pun mengiring utusan kepada raja untuk menyampaikan bahawa para utusan kaum muslimin menolak peraturan tersebut. Hisham bin As dan utusan Sayyidina Abu Bakar ni tak boleh masuk. Kalau tak boleh beri, dia naik kenderaan dia sendiri, kuda dia sendiri. Akhirnya Raja orang Romawi memerintahkan kepada utusan itu membawa kami masuk dengan kenderaan yang akan benar kau izin lah, tak apa lah. Masuk. Kami pun masuk ke dalam ibu kota dengan menyandang pedang-pedang kami. Ini nak dah. Mu naik kapung ni, pedang letak luar. Kuda naik kuda dalam kapung ni. Dalam naik kuda mu. Tapi nak jaga kemuliaan Islam, utusan Sayyidina Abu Bakar ni dak. Dia kata kami nak masuk, kuda kami, pedang kami dak akan lock, kami akan bawa. Kami pun masuk dengan bawa pedang-pedang kami hinggalah kami sampai pada salah satu bangunan milik Kaisar.
Sapar kat istana. Istana. Lalu kami istirahat unta kenderaan kami pada bahagian bawah. Unta hak kami naik, kuda hak kami bawa, kami rehat tak bawah. Istana dia tinggi. Tinggi. Kubu dia tinggi. Sedang Raja Romawi memandang kami. Raja Rom duduk atas. Kami nampak daripada jendela, dia tengok kami siapa. Lalu kami ucapkan, bila kami tengok istana Raja Rom Byzantine besar doa, Madinah ketika tu bangunan ni daripada pelepah tamar je. Rumah Nabi, rumah Saidina Abu Bakar juga daripada pelepah tamar, pohon-pohon kurma. Bukan daripada batu yang hebat, bangunan yang besar tersegang, tak. Oh, sahabat Nabi ni tengok kejut. Sahabat Nabi pun kata, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebut kuat. La ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah. Allah Maha Besar, Allah Ta'ala besar. Takjub dengan bangunan istana yang besar dan nak gambarkan Islam ni hebat lagi, disebut gitu. Dalam keadaan begitu, Hisham bin As kata, Allah mengetahui, kerana sesungguhnya bangunan itu tiba-tiba mendadak bergegar seperti tangkai kurma yang ditiup angin. Tiba-tiba ni karamah wali Allah Hisham bin As ni termasuk karamah lah. Dia dapat karamah, Allah Ta'ala beri. Dia sebut la ilaha illallah, Allahu Akbar, gegar istana. Istana ni gegar macam ke takkan kerma yang ditiup angin, gegar. Gegar. Lalu raja mengiringkan utusannya kepada kami dengan menyampaikan, kalian tidak usah menggempar-gempurkan agama kalian kepada kami. Jangan nunjuk-nunjuk Raja duduk atas tu kabar ke pegawai dia, pergi kabar ke orang bawah. Jangan nunjuk-nunjuklah agama, jangan sebut la ilaha illallah, Allah Akbar, jangan sebut Allah besar-besar. Pak tahu dah. Dia Raja Rom Kristian, dia baca kitab dah. Tak payah tunjuk-tunjuk lah. Dan dibenarkan masuklah. Maka kami pun masuk menghadapnya. Sedangkan dia berada di atas singgasananya. Raja ni singgasana dia tinggi lagi, duduk singgasana. Kuasa besar dunia satu. Kuasa besar dunia. Ayah. Ya. Bukan agung Malaysia aja. Tu pun besar dah. Ni kuasa besar dunia masa tu. Raja hebat singgasana dia. Di hadapan para paderi Romawi. Nak masuk tu, raja duduk atas singgasana dia, keliling dia tu paderi-paderi Rom. Tualing dia. Paderi-paderi dia. Segala sesuatu yang ada dalam majlis itu berwarna merah. Merah berlaku. Atap merah, latar merah, kapek merah. Raja sendiri memakai baju merah. Raja sendiri pakai baju merah. Dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya semuanya berwarna merah. Merah. Tiang merah, atap merah, kapek merah, lasih merah, pakaian merah. Semua paderi-paderi pakai merah belaka. Lalu kami mendekat kepadanya. Kami pun mari menghadap, duduk dekat kan. Tiba-tiba sampai dekat Raja Herakles ni. Tiba-tiba Raja Herakles fadhahika, dia ketawa, dia terbahak, tergelak. Dia buat suka. Dia suka. Tak? Suka khabar. Dua orang duduk pada pasir mari menghadap aku. Dia buat suka. Ya. Hari kapal kita meretah. Dia buat suka. Lalu tiba-tiba raja pun berkata, bagaimanakah menurut kalian jika kalian datang menghadap kepadaku dengan mengucapkan kalimah salam penghormatan yang berlaku di antara sesama kalian? Apa kalian mari menghadap aku, kalian tak sebut tahiyah penghormatan sebagaimana tahiyah yang tua-tua sebut sama tua-tua. Dia tahu dah. Raja Rom ni tahu. Tapi dia nak teh je. Apa mu mari menghadap aku mu tak sebut?
kata-kata penghormatan yang biasa kamu sebut sama kamu. Tiba-tiba di sisinya terdapat seorang lelaki yang fasih berbicara Arab dan banyak bicara. Ni ada moi. Hak kerja ngeraja. Buat perangai lalu. Juru bahasa. Cakap Arab. Cakap banyak lalu. Cerita ke raja. Orang ni dah kali ni cakap. Juru bahasa. Ada apa? Hak tali baru weh. Atau komunis komunis masuk negara kita dulu. Hak jadi tali baru komunis Melayu kok. Jajah Inggeris tak boleh masuk kok negara kita kalau tak ada tali baru. Hak tali baru sama anak beranak raja, sama raja baloh. Tokoh raja, tokoh jajah seorang, lawan jajah seorang. Betul tak? Hak tu orang kampung ke tu kok. Mana-mana sepanjang zaman ada hak mo. Hak ni tu kok. Orang Arab. Patutnya orang Arab mari sama Arab ni, dia buat perangai dia. Raja dek ayam. Hisham pun jawab lalu. Hisham kata, sesungguhnya salam penghormatan kami di antara sesama kami tidak halal bagimu. Kami tak boleh beri salam kamu. Bakmu bukan orang Islam. Dan salam penghormatan kami yang biasa kami pakai tidak halal pula bagi kami memakainya. Hakmu wi salam sama puakmu tu kami tak boleh pakai kok. Bak orang Kristian salam sama dia. Dia sambil tunjuk, ni ya. Tahu tak? Kenapa? Mek tunjuk silang tu tak? Tak boleh. Kami tak boleh pakai hakmu. Dan mu pun tak boleh pakai hak kami. Panjang cerita ni, tambah lain kali lah kalau tak dang sama. Panjang cerita ni. Sebab kita dah masuk ke cerita bagaimana cerita kayak gini, gambar tentang rupa Nabi ni disimpan oleh mereka. Okey. Raja pun menjawab, bagaimanakah ucapan salam perhormatan kalian di antara sesama kalian? Hisham pun jawab, Hisham kata, Assalamualaikum. Ucapan kami kalau sesama kami, Assalamualaikum. Raja pun bertanya, bagaimanakah cara kalian mengucapkan salam penghormatan kepada raja kalian? Dah, raja kalian Nabi Muhammad. Muhammad lah raja. Abu Bakar raja. Dah, kalau kamu jumpa dengan raja, ucap mana? Dia raja. Kita ni dah kira lah tak. Sepatutnya raja sama temu raja kan ni. Penghormatan dia. Kata sahabat Nabi, sama dengan kalimah yang itu yang kami ucap, sama je, iaitu Assalamualaikum. Temu Nabi pun Assalamualaikum ya Rasulullah. Temu Abu Bakar pun Assalamualaikum ya Khalifatar Rasul. Apa je. Kami pun menjawab, tidak ada. Raja bertanya, kalimah apakah yang paling besar dalam ucapan kalian? Muka bawah sikit, kata Raja Herakles. Ucapan menapa hak paling hebat sekali, yang paling besar sekali di kalangan kamu? Logo hak paling hebat sekali. Ucapan hak paling hebat sekali. Berapa? Berkhabar? Terengganu Maju Berkat Sejahtera ke? Tak? Keluarga Malaysia ke? Wasan 2020 ke? Tak? Islam Hadari Terengganu Bestari ke? Kenapa? Raja dia ada tak? Apa sebut logo mu? Kenapa hak besar sekali? Sahabat Nabi Hisham bin As ni pun jawab. Bukan sahabat Nabi, Hisham ni tabi'in. Dia pun jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Sebut tu, La ilaha illallah wallahu akbar. Kami ni setakat ni ucapan hak Nabi ajar semua, La ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kami mengucap kalimah tu, kata Hisham, hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Tiba-tiba bangunan istana bergegar. Ni hebat kita la ilaha illallah, kita je gegar katik la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita je gegar bangunan. Tak gegar pun kerana punggung kita kuat, rumah nak buruk. Tak, sahabat Nabi sebut la ilaha illallah, gegar istana dia. Sehingga si raja mengangkat kepalanya. Raja kejut. Dah gegar bangunan ni, runtuh kan? Akak. Memandang ke atas bangunan itu, raja pun berkata,
Kalimah yang baru saja kalian ucapkan membuat bangunan ini bergegar. Apakah setiap kali kalian mengucapnya di dalam rumah kalian, lalu bilik-bilik kalian bergegar kerananya? Raja ni tanya. Dah kalau mu sebut kalimah ni kapung dulu, mu duduk kapung tu, bilikmu, rumahmu gegar dah? Gegar ke ni tak? Hisham pun jawab, tidak. Tak gegar. Kami belum pernah melihat peristiwa ini kecuali hanya di tempatmu sekarang. Kalimah ni tak pernah gegar kalau kami berucap ni. Istana mana tau? Rumah sahabat Nabi pelepohnya, pelepoh taman. Tak? Kalau gegar cabut habis atas. Tak? Sahabat kata tak. Hisham kata tak. Raja pun berkata, sesungguhnya aku mengharapkan seandainya setiap kali kalian mengucapkan sesuatu yang bergegar atas kalian, kami ni harap kalau tuan berucap tu gegar istana ni, kalau boleh hak mu berucap tu, kalau mu balik ke kapung gegar kau, biacur kau mu. Ya, you nak gitu. Dan sesungguhnya aku rela mengeluarkan separuh daripada kerajaan aku rela upah orang habis pitih walaupun separuh kerajaan ni, biar orang guna kalimahmu tu gimana perang la ilaha illallah Allahu akbar, wacur lalu penuh gitu kalau boleh. Mu pun biacur kok. Tengok, ingat mahal, ingat sihir tu, ingat ilmu sihir, cerita tau. Jual dulu kebar, tengok pedang ni, pedang dah perang dah ada umpan ni dah. Allah kebar kat lah dah. Tu majing belaka lah, percaya enggak? Dah. Raja pun kata lagi, kami mengharapkan biar gitu. Hisham pun berkata, mengapa? Apa mengatakan tu? Dia menjawab, kerana sesungguhnya perkara itu lebih mudah dan lebih layak untuk dikatakan, bukan merupakan perkara kenabian. Kalau cerita bab Nabi, dahsyat lagi lah. Ni baru sebut la ilaha illallah baru ni. Kalimah tu baru sebut. Baru. Dok sarah lagi, dok cerita lagi, dok terang lagi tentang perjuangan Nabi-Nabi ni, dok cerita lagi. Kalau cerita bab tu teruk lagi kata. Dan bahawa perkara tersebut hanyalah terjadi semata-mata kerana perbuatan manusia. Kalau gegar-gegar ni kata dia perbuatan manusia je kata. Sihir kerja manusia sihir ni. Kalau cerita bab Nabi, cerita bab Islam, berat je. Kemudian raja menanyai kami tentang tujuan kami. Raja Herakles pun tanya, tujuan kamu mari ni tujuan apa? Lalu kami menceritakan perkara itu kepadanya. Cerita kami ni mari kerana khalifah arah kami ajak raja-raja masuk Islam dan menganut agama Allah Subhanahu wa taala, percaya bahawa nabi akhir zaman ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian raja pun bila tanya tujuan tu, kami pun jawab. Raja pun bertanya lagi. Raja pun tanya lalu, sebab orang cakap bab Islam ni, orang cerita bab agama ni, benda hak penting sekali dalam hidup dia di samping ilmu, amalan dia. Raja pun tahu dah, orang yang ada dua sifat ni dia jaga sungguh, negeri dan negara tu hebat. Bagaimana solat dan puasa kalian? Raja tanya lalu, semayang dan puasa kamu gana? Lepas tu musuh Islam kalau boleh dia tak mahu kita ni puasa sebagaimana puasa yang diajar oleh Nabi. Dia tak mahu kita ni semayang sebagaimana semayang Nabi SAW. Biar masjid besar tak salah. Mana-mana musuh Islam dia tak takut kalau tengok masjid besar, dia takut. Pak masjid besar pun takut. Hak dia takut ramai orang di masjid. Dia takut di masjid ramai orang semayang, ramai orang dengar kuliah, ramai orang ngaji. Hak tu takut dia. Masjid orang pakat membayang. Tapi kalau dia pergi, sebab tu orang Israel Yahudi lah ni, dia tahu kok. Dia tahu kalau di masjid di Palestin ramai orang semayang subuh, dia gambar. Dia takut lalu. Itu pernah cerita kan, tahun 40-an, 50-an, 60-an dulu, apabila orang Palestin temu dengan orang Yahudi,
Orang Islam Palestin kata kamu semua akan kami halau keluar daripada bumi Palestin ni. Orang Yahudi jawab lalu, selagi mana kamu tidak dapat memenuhi masjid-masjid untuk sembahyang subuh, kami yakin bahawa kamu tidak dapat mengeluarkan kami daripada bumi Palestin. Tu Yahudi. Tahu dah. Orang yang berjaya mengeluarkan musuh daripada bumi ini ialah orang yang jaga sembahyang, orang yang jaga puasa. Raja negara tu dia tanya, sembahyang kamu gana, puasa kamu gana. Kami pun menceritakan perkara itu kepadanya. Para tabi'in sahabat Nabi ni, dia sembahyang, Allahu Akbar. Dah tak? Jauh tak? Dah. Subuh lagi dak naik matahari, dak keluar rumah, dak keluar bilik, dak keluar sejik. Kita sejik dak apok. Jauh tak? Silap-silap makan pagi je. Keluar. Allah. Dah tak? Ni, susah. Susah. Beza dia. Bila raja dengar gitu, raja pun kata lalu, Qumu. Bangun mu dua orang. Pergi. Kemudian dia memerintahkan agar menyediakan rumah. Keluar pun. Dia pun khabar. Raja ni khabar ke utusan dia. Mu sedia sebuah rumah ke utusan hak mari tu. Dan tempat istirahat dia yang cukup untuk dia dua orang. Dan kita biarkan dia duduk kampung kita 3 hari. 3 hari kita berambak. Biar dia duduk dalam ibu kota kita ni 3 hari. Lepas 3 hari kita tak boleh biar dia lama-lama duduk kampung. Berambak balik lah. Tak? Duduk 3 hari. Biar kita benarkan dia duduk 3 hari. Apa? Malang tu. Pada satu malam, kata Hisham, raja mengirimkan utusan kepada kami. Sedang kami berehat dalam rumah singgah, rumah rehat ni. Tiba-tiba utusan raja mari. Lalu utusan ni kata raja nak jumpa dengan kalian malam. Jumpa malam. Lalu kami pun masuk pergi menghadap raja. Dan dia meminta agar kami mengulangi ucapan kami. Raja ni tak puas hati tak boleh tidur malam. Raja kata mula-mula hak mu bawa kalimah hak yang hebat tu, mu sebut mula kali lagi. Aku nak dengar. Sebut kali lagi. Maka kami pun sebut la ilaha illallah wallahu akbar. Sesudah itu dia pun memerintahkan agar dibawa sesuatu yang berbentuk seperti kotak yang besar, seperti kotak ataupun kotak lah kota tak boleh bawa kotak yang besar yang dibuat daripada emas. Dia arah utusan dia, pegawai dia, pengawal-pengawal ni bawa kotak so daripada emas kotak ni so. Di dalamnya terdapat bilik-bilik kecil. Kotak so dipenuhi daripada kotak kecil ataupun bilik kecil ataupun tengoklah ruang kecil-kecil gitu. Yang masing-masingnya berpintu. Ada pintu loker ada pintu laka. Raja pun bukalah satu pintu, satu bilik ataupun satu ruang, mengekunci dia, lalu mengeluarkan daripadanya selembar kain sutera hitam. Keluar kain sutera warna hitam daripada kawasan laci ni. Pak keluar selembar ataupun sehelai kain sutera warna hitam. Tengok. Ketika kami membuka kain sutera tu, kami ni duduk kat raja, kami pun buka tengok tiba-tiba padanya terdapat gambar merah. Kain warna hitam, gambar warna merah. Dan pada gambar yang merah itu terdapat gambar seorang lelaki yang bermata dia agak besar. Gambar orang lelaki tu mata dia besar sikit. Bahagian bawahnya besar. Tubuh dia ni bawah kasar. Besar bawah. Gambar dia.
Saya belum pernah melihat leher sepanjang yang dimilikinya. Saya tak pernah jumpa orang kok dia leher dia panjang leher kok gambar tu lah, leher panjang. Dan lagi bahagian bawahnya besar, dan saya belum pernah melihat lehernya sepanjang yang dimiliki. Ternyata lelaki itu tidak janggut. Gambar tu orang lelaki itu tak janggut. Dan ternyata pada rambutnya terdapat 2 tocang rambut yang paling indah. Dia macam ada tocang lah, tak? Comel je tocang tu. Di antara semua makhluk Allah, di antara orang-orang yang pernah kami tengok, dialah comel, handsome lah orang lelaki ni. Lalu raja berkata, Raja Kaisar ni pun tanya lalu, utusan yang dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar ni, Hisham bin Al-As dan rakan dia, mu kenal tak gambar piye? Mu tahu tak gambar piye? Kami pun menjawab, tidak kenal. Dia pun berkata, ini adalah gambar Nabi Adam alaihi salam, kata dia. Ni rupa Nabi Adam ni. Mana tak? Rupa Nabi Adam ni. Ternyata Nabi Adam adalah seorang, kata Hisham, bila aku tengok dan kami tengok gambar tu, barulah kami tahu Nabi Adam adalah orang yang sangat hebat rambutnya. Rambut dia ni hebat. Tak tahulah hebat gana tu. Tak cerita lah. Dia tak? Rambut dia hebat. Kemudian raja pun buka laci lain lah, ataupun bilik lain, ruang lain. Lalu mengeluarkan kain sutera berwarna hitam daripadanya. Buat keluar lain lah. Tiba-tiba di dalamnya terdapat gambar orang yang berkulit putih. Gambar orang kok. Pandai je buat lukisan ni, orang ni kulit dia putih. Memiliki rambut yang keriting. Rambut dia keriting. Kedua matanya merah. Hisham Al-As Al-Bahili, Hisham bin Al-As Al-Umawi, ini seorang tabi'in. Cerita dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Kita pun mari mikir betul dok Ibnu Katsir sebut dalam kitab dia, ulama sebut dalam kitab dia. Ni kalau ulama sebut ni bukan pelawak lah. Saya cerita gambar ni pula keriting rambut dia, sangat bagus janggut dia comel. Lalu raja pun bertanya, mu kenal tak gambar ni? Gambar piye? Ditanya Hisham ni. Hisham pun jawab tidak. Raja kata, inilah dia gambar Nabi Nuh alaihi salam. Ni gambar Nabi Nuh alaihi salam. Syak dah sambung mula dah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan sambung cerita ni semula. Tengoklah bulan 12 ni. InsyaAllah. Kalau ada masa kita lagi. Cerita dia panjang ni. Dalam hadis ni, kalau ada buku ni, kitab pendek-pendek ni 2 lah. Asarak panjang kok. Allah Ta'ala kita sarah. Lepas tu selepas